dan Allah Subhanahu wa taala sebut wabil walidaini ihsana. Kena buat baiklah kepada kedua ibu bapa. Buat baik kepada mak ayah kita, tuan-tuan. Kenapa kena buat baik pada mak ayah kita? Kerana Allah Subhanahu wa taala arahkan, tuan-tuan. Kerana kita tahu apabila Allah Taala menyuruh, apabila Allah Taala mengarah, sudah pasti ada benda yang Allah Taala nak beri, tuan-tuan. Tu kalau kita tengok kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya mendirikan solat. Sudah ada jawapan, kerana kita hamba Allah. Kerana kita hamba Allah, tuan-tuan. Kerana apa Allah Subhanahu wa taala suruh hormat pada mak ayah? Kerana mak ayah kita lah asbab musabab hadirnya kita atas dunia muka bumi ini. Betapa pengorbanan ini, tuan-tuan. Apabila mak ayah ni menyebabkan kita ada atas dunia ini sebab musabab. Tu yang disebut ni dunia ni darul asbab. Ni kadang-kadang manusia ni, tuan-tuan, kalau dia nak buat segala dosa ni, fikir tuan-tuan. Nak diraka pada mak ayah ni, tuan-tuan, fikir Allah jasa mak ayah aku kepada aku, melahirkan aku, mengandung 9 bulan. Bayangkan, tuan-tuan, waktu mana roh kita ni, tuan-tuan, kita duduk di alam roh lagi. Roh kita sudah ada pikat permulaan sebelum ditiup ke alam rahim mak ayah. Bagaimana ibu kita mengandung kita 9 bulan, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan. Syaratnya 9 bulan ibu bawa kandungan, tuan-tuan. Pernah tak ibu kita malu ketika mengandung kita, tuan-tuan? Tidak malu, tuan-tuan. Bahkan mak kita ni bangga, tuan-tuan. Mak kita bangga waktu yang mengandung pada kita ni, tuan-tuan. Dia bawa ke hulu, ke hilir, di mana-mana dia bawa. Tak pernah tinggal, tuan-tuan. Wa imma nak buat di mana-mana tempat ibu kita nak pergi, dia sentiasa bawa. Kerana mak tinggal kandungan, tuan-tuan. Nak pergi, nak masuk kerja ni, tinggal sekejap kandungan dalam rumah. Tak dalam buayan. Tak ada, tuan-tuan, mak kita bawa. Tu kadang bagaimana kita melihat, tuan-tuan, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ibu-ibu ni, tuan-tuan. Waktu mengandung bagaimana Nabi ajar, tuan-tuan. Di antara kita tengok, tuan-tuan, ibu kita ni, tuan-tuan. Ibu kita membaca Quran, tuan-tuan. Bagaimana di saat dia mengandung pada kita, dia baca Quran. Dia memperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah, tuan-tuan. Ibu kita menalungkan bacaan, tuan-tuan. Ibu kita menalungkan bacaan Al-Quran ketika mengandung pada kita. Membawa kandungan kita 9 bulan ke mana-mana nak pergi, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Ibu kita tidak pernah segan dan silu, tuan-tuan. Apatah lagi malu, ibu tidak pernah merasakan perasaan sedemikian. Bangga ibu kita membawa kandungan waktu mengandung pada kita. Nampak, tuan-tuan? Tidak cukup itu ibu jaga makanannya supaya anak dalam kandungan sihat. Bagaimana yang paling terbaik ketika mana waktu nak lahirkan kita? Ibu yang paling terbaik dan yang paling suka ketika nak melahirkan anak. Betul tak, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah? Pada waktu itu, kalau ditanya bagaimana ibu ni, tuan-tuan, tak nak cerita betapa bahagianya nak dapat zuriat anak ni, tuan-tuan. Sehingga ibu ni, tuan-tuan, waktu saat nak mati bagaimana kesakit, waktu nak melahirkan kita bagaimana sakit. Allah, tuan-tuan, sakitnya nak lahir anak ni, tuan-tuan. Bagaimana kesakitan itu ibu sanggup tempuhi. Bayangkan menempuhnya di waktu sakit nak melahirkan kita. Waktu keluarnya dengar suara ketangisan kita, tuan-tuan, ibu senyum, tuan-tuan. Mak kita senyum kerana kita selamat dilahirkan. Bagaimana pada saat tu bapa pula mengambil dengan menalungkan alunan azan, tuan-tuan. Mengalungkan alunan azan, rasa gembira membesarkan Allah. Walahi kita, tuan-tuan, daripada perut ibu, ibu senyum dan suka gembira walaupun sakit, dia merasa kesakitan ketika mana menerah nak melahirkan kita. Sehingga bertaruh nyawa, tuan-tuan, ibu. Sehingga pada saat tu ibu kita rasa, alhamdulillah, anak aku dilahirkan dalam keadaan baik. Anak aku dilahir dalam keadaan sihat wal afiat. Bagaimana seorang bapa juga gembira, tuan-tuan, menunjukkan rasa gembira di laungan ataupun didengarkan takbir di telinga anak, tuan-tuan. Allah, tuan-tuan, pengorbanan ibu dan ayah begitu besar. Nampak, tuan-tuan? Besar pengorbanan. Tu kalau kita tengok, tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok dalam drama mana-mana kita tengok, tuan-tuan, ibu ni dia sanggup. Dia sanggup, tuan-tuan. Pada saat waktu nak melahirkan kita ni, tuan-tuan, nak melahirkan anak, tiba-tiba doktor cakap apa dia? Anak ini ada masalah sedikit ni. Ibu ada masalah ni waktu nak lahir, wal-iyazubillah, minta jauh. Tapi begitulah nak cerita pada kita semua. Ibu kata bagaimana? Tak apa.
Yang penting baby dalam kandungan ini selamat, kami tak selamat pun tak apa. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Ibu kata kami tak selamat tak apa, yang penting anak dalam kandungan selamat. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Ibu cakap macam tu. Kenapa dia? Kerana dia nak anak dilahirkan di dalam keadaan selamat. Waktu ibu kata macam tu, tuan-tuan, kita tak dengar apa dia, kita tak rasa apa lagi, tuan-tuan. Kita masih dalam keadaan baby lagi, tuan-tuan. Ibu kata tak apa, yang penting anak selamat. Kami tak selamat pun tak apa. Ada ibu yang berkesanggupan, tuan-tuan, operate belah, tuan-tuan. Nak melahirkan anak terpaksa belah, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Bagaimana kita melihat, tuan-tuan, yang Nabi SAW sebut. Justru apabila kita melihat konteks ayat yang dalam surah An-Nisa, apabila Allah Ta'ala sebut wabil walidaini ihsana, buat baik pada mak ayah. Dalam konteks ini kita kena faham. Dalam konteks ini, dalam perbincangan ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala meninggikan kedudukan mak ibu ayah kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala meninggikan bagaimana anjuran ini diletakkan kepada ibu bapa sebaik-baik manusia. Sehingga di dalam ayat lain Allah Ta'ala menyebut fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karimah. Jangan kamu kata jangan kamu kata jangan kamu herdik dia. Allahu Rabbi. Kenapa dia Allah Ta'ala sebut? Kerana kamu ingat lahir kamu asbab musabab ibu kamu. Wa qul lahuma qawlan karimah. Kamu katalah perkataan yang baik, tuan-tuan, pada mak ayah. Ini yang diajar oleh agama. Itu kadang-kadang saya tengok, tuan-tuan, di hari ini di dada-dada akhbar yang mana kita duk tengok dipamerkan dalam televisyen, di media mana-mana. Ada seorang anak berkesanggupan dia menghantar ibu-ibunya ke tempat penjagaan orang tua beralasan dia sibuk kerja. Allah, tuan-tuan. Apakah seorang anak hilang tanggungjawab, tuan-tuan? Ataupun anak hanya sekadar nak melepas batuk di tangga?